Alhamdulillah. Itulah itu soalan yang cukup bagus, yang sepatutnya orang-orang awam selalu bertanya. Dia Allah SWT bila kita ketahui, ini saya ulang lagi maknanya, tapi ulangan ni mungkin Allah nak, bukan mungkin, memang Allah nak bagi penjelasan lagi mantap. Setelah yang dah ada keimanan pada kita, Allah nak nambahi lagi. Iaitu kita lihat, sebelum sesuatu itu ada, yang ada hanya, dan kita alata alal insanu khinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Maknanya dalam ayat tu dia panjang tafsiran, tapi kita ambil faham sebelum kita ni, maknanya apa-apa yang maknanya kita ni belum disebut apa-apa. Faham? Cuba kita duduk kat situ aja. Situ tak ada, Lauh Mahfuz tak ada, syurga tak ada, neraka tak ada, iblis tak ada, malaikat semua tak ada. Itu maksud Allah Ta'ala insanu khair. Maknanya kita bila baca je kita nampak semua tak ada, yang ada Allah. Boleh nak buat ni? Kita belum mampu boleh. Tapi cubalah betul sungguh-sungguh minta Allah leburkan semua minta. Rasailah waktu tu tak ada, yang ada hanya Allah. Baru nanti kalau kita dah duduk di situ, baru kita tahu bila Allah nak, dalam keadaan Allah itu adalah dia cukup sempurna. Baru kita tahu bahawa Allah tidak ada kekurangan, dan dia tak perlu menjadikan. Tak perlu tau dia jadikan dalam surga ke kita ni semua ke apa benda. Tak pernah dia teringin nak jadikan. Dia kerana dia cukup, maha cukup dengan diri dia, dia memuji diri. Itu kita kena faham. Bila kita dah faham di situ, maka kita ni tak ada apa kan. Kalau ada pun tak ada apa kan. Jadi bila dah Allah tu sendiri, dia asyik dengan diri dia sendiri, dalam asyik yang sangat, maka datanglah keinginan Allah, ingin aku dikenali, ingin aku dikenal. Dan kita kena faham tak? Allah tu dah cukup dia dengan diri dia, dia kenal diri dia, tak perlu jadikan yang tapi kenapa Allah ingin dikenali? Kerana keluar daripada asyik kasih sayang, asyik dengan diri dia tu tadi terpancar. Dia jadikan kekasihnya tadi, iaitu dia terjalikan rasa kasih sayang tu bernama Nur Muhammad dan Nur Zat Allah Ta'ala, Rahman dan Rahim. Itu kita kena, inilah saya cakap tadi, makrifat kita. Makrifat kita ni tak ada, yang ada hanya itu makrifatullah nama dia. Tu. Jadi kita tak mengapa Allah ciptakan ni? Jadi kita tak ada repot, tak ada jadi gelisah, risau dengan ciptaan Allah. Sebab dia ciptakan dengan kesempurnaan. Dia tak perlu risau kenapalah iblis ni degil. Allah tak pernah cakap gitu. Kenapalah manusia ni gini. Jadi Allah tak pernah risau, sebab Allah buat dia kun fayakun. Semua dia tahu, buruk baik semua kun fayakun, berjalan sampai bila-bila selesai orang masuk surga, masuk neraka, semua dah tak ada perhitungan. Semua tu kun fayakun Allah. Jadi kalau ditajalikan yang pertama Nur Muhammad, Nur Zat Allah Ta'ala tu tadi, dan daripada Nur Muhammad, Nur Zat Allah dia menyatu jadi Nur Muhammad, dari Nur Muhammad jadi sekalian alam, jadi kita semua, jadi Lauh Mahfuz, jadi malaikat, jadi semua surga, semua daripada Nur Muhammad. Dia Nur Muhammad yang menyuluh, bila menyuluh jadi nyata-nyata menunjukkan Muhammad sifat kasih sayang, menunjukkan aku dengan aku menceritakan aku sebenarnya. Esa tak perlu pemikiran kita mengatakan Allah jadikan kita, Allah perlu kita, Allah perlu kita kembali kepada dia. Ya Allah, kita ingat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ingat kita ni macam mana ni? Sebenarnya kalau kita faham innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maknanya kita tak pernah wujud pun, yang ada kasih sayang dia dengan dia. Wa ilaihi rajiun untuk kasih sayang dia dengan dia sebenarnya, menyatakan diri dia.
Kalau kita ada Allah ada, Allah, kita ada lagi, mana kita tak faham konsep tu lagi. Tapi ada orang kata, oh ini dah dalam ni. Tak ada jumpa istilah dalam. Inilah ayat Nabi bawa dulu yang pertama. Tapi kita tak beres ni, kita rasa macam beres, kita ambil yang lain. Bukan saya cakap yang lain pula, tak betul. Ambil lah yang lain. Tapi yang ni kalau tak faham, ni kena mantapkan betul-betul. Kalau ini kita asal ni tak mantapkan betul-betul, yang lain tak kukuh, makin akan merosakkan kita nanti. Sebab kita mengaku kita lah banyak ilmu, kita lah banyak beramal, kita perlu diganjari, kita perlu jadi lama-lama dah sudah menyesal. Nanti kita selalu ungkit-ungkit apa yang kita buat, entah Allah balas, nanti dalam kubur Allah pula hitung pula. Kau boleh ganti 2 biji mata, aku bagi rahmat bercakap. Ibarat gitu. Jadi bila kita faham konsep ni, kita tak pernah ngungkit-ngungkit, kita nakkan sentiasa mentajalikan itulah dia la ilaha illallah. Meyakini betul-betul kita ni tak ada, kita mentajalikan apa, hidup ni bukan kepunyaan kita. Kita ni kadang-kadang dah bagi hidup, kita rasa hidup ni milik kita. Jadi kita macam beli kereta lah, kita beli kereta, kita dah rasa ni kereta aku, padahal tu pinjaman, ataupun itu semua akan binasa. Kita bersyukur aja kepada Allah untuk memudahkan kita mentauhidkan Allah dengan kereta tu tadi. Kita dah la ilaha illallah kan kereta tu. Jadi yang mudahkan kenderaan ni adalah Allah memberi kita kemudahan untuk kita tak nampak kereta ni ada boleh memudahkan kita, tapi kenderaan yang Allah hantar tu tadi memudahkan kita untuk menyatakan diri dia, tak ada menyatakan yang lain. Baik. Inilah yang paling saya cakap tadi apa? Manis yang tiada pahit. Jangan kita ingat kalau macam ni fakir dah, kita tak punya apa-apa lah. Memang itulah kebanggaan Nabi. Kefakiran tu bangga aku. Aku tak pernah ada rasa diri aku fakir tu, tak pernah ada rasa mempunyai penglihatan, mempunyai percakapan, mempunyai ilmu. Tak pernah, Nabi tak pernah bawa tu semua. Nabi bawa Allah je ada. Faham tak? Itu tadi. Praktiskanlah. Praktiskan dalam kehidupan 24 jam. Nak rasa ada diri, buang balik, rasa balik. Engkau ya Allah minta maaf, ya Allah aku silap. Cuba buat macam tu. Ini yang Rasulullah kata, ini yang paling tinggi, yang tiada lagi rendah. Orang yang betul sentiasa, inilah yang sentiasa sujud, yang sentiasa mengikuti sistem Allah. Bila kita rasa ada diri, makna kita dah tak ikut sistem Allah. Jadi kita dah nampak yang dikata ihdinas siratal mustaqim tu tadi. Kita dah nampak jelas Allah dah nyatakan inilah jalan yang lurus yang kita selalu minta dalam Al-Fatihah. Tak kurang 20 kali satu hari kan. Betul, lebih kadang-kadang kan. Jadi tapi bilanya kita nak berdasar sampai kita faham ihdinas siratal. Kita rasa bilangan banyak sebutan tadi saya cakap tadi. Sebutan-sebutan tu takkan terpecah tanpa Allah buka singkap, buka syafah ghaib, perkara yang kita hanya tahu Malik Yaumiddin, dialah menguasai hari pembalasan. Kita punya ingat hari pembalasan sana dia yang kuasai, kat sini dia tak kuasai. Kita nampak mentaliti kita dah 30 tahun pahaman kita tadi. Kita tak pernah minta yang original, yang minta Allah buka muka syafah ghaib supaya kita yang fakir ni tak punya tahu apa fakir boleh ditunjukkan ila siratin mustaqim. Jadi kita kesian tengok pemimpin kita, orang-orang yang tak jumpa lagi jalan ni kan? Kita harus mengkhabarkan berita gembira. Ini berita yang sangat gembira yang saya cerita semalam. Berita yang sangat gembira ni lah bila kita faham, bukan jadi beban, jadi gembira lah kita menemui kekasih tadi kan, Rahman Rahim, asyik kita dengan dia kan? Kita menemui di situ, ya Allah. Itu kita tengok, bukan kata para nabi tu memang dia dah memang kecintaan Allah lah, memang dekat tu. Wali-wali Allah kita tengok cerita dia macam mana dia punya asyik dengan Allah kan. Kena seksa, kena apa pun dia tak ada merasa keluh, tak kerisauan, sakit ke apa yang menimpa dia. Orang buat dia macam-macam ludah ke nak bunuh ke fitnah, dia tak ada rasa. Dia sentiasa dengan dia tahu Allah semua yang susun cantik semua.
Dia nampak semua tacap-tacap Allah pada dia. Dia tak nampak makhluk tu boleh buat. Walaupun sekalian orang nampak. Dia orang makrifat ni yang kenal Allah. Dia duduk macam ni. Anak dia ada 3 orang kecil-kecil. Datang dari pembunuh tadi, bunuh anak di depan. Putus kepala ni. Mati anak dia. Depan orang hari yang kenal Allah ni tadi. Allah yang bunuh dia kata. Jadi orang bunuh tu pelik lah. Dia orang tua ni betul ke tak betul? Ha? Dia pun orang tua, aku yang bunuh anak kau lah. Dia diam. Allah dia kata. Yakin dia. Kalau kita anak kita orang jentik sikit, kita dah terajang dia lah kan. Anak aku tak ada benda kau jentik, kenapa? Dah tiba-tiba kita dah tu kan. Kita tak nampak Allah tu tadi. Kita nampak makhluk, betul? Tapi ni orang makrifat bunuh anak dia. Allah yang bunuh. Dia yakin. Kan? Tu. Nampak keyakinan ni. Sampai perompak tu jadi apa, pembunuh tu jadi pelik. Dia orang tua ni betul ke tak betul ni? Kan? Dia pun ambil satu lagi anak dia, tangkap anak dia. Dia tengok ni, aku yang pancung anak. Lagi kuat orang tua ni. Allah yang bunuh lagi kuat. Ini orang tua. Orang tua dia kata, akulah yang bunuh anak kau ni. Bukan Allah lah. Kata. Dia ambil satu lagi. Ni anak kau ketiga ni last. Allah lagi kuat Allah ni. Orang tua dia tolong pegang. Akulah bukan Allah. Bukan kau, tapi Allah menggerakkan engkau untuk membunuh. Wa ma ramaitah is ramaitah walakin. Bukan kau yang membunuh. Tapi apa bukti dia? Ya Allah, kalau betul kau yang bunuh, hidupkan balik anak. Hidup balik anak dia. Menjejil orang tu. Terus jadi anak murid kesayangan lah. Jadi guru tu kan. Gitu kita nak nyatakan jelas Allah Ta'ala. Bukan ilmu kita ilmu yang was-was. Ilmu mengenal diri, mengenal Allah ni, dia bukan mewas-waskan kita syak lagi sangka ni. Tak ada dia. Nyata jelas. Ilmu cacat. Ilmu cacat. Tak ada cacat dah. Maknanya kita dah kenal yang maha sempurna. Kita jadi insan yang yakin. Gitu. Kehidupan kita gitu. Allah nak memang kita begitu. Jadi bahagia tak kita? Ni yang tadi. Kalau kita dapat Allah Ta'ala, dapat kenal dia, kenal diri, kenal Allah, bahagialah kita. Sebab selama ni kita punya bahagia tu, kita tertipu bahagia. Bahagia tertipu. Sebab tak kenal Allah, tak kenal diri. Itu bahagia tu tadi, selepas tu nanti akan diazab. Sebab bahagia itu bahagia yang menutupi kebenaran Allah. Kita rasa kita yang memilih, bukan Allah yang. Kemudian bila Allah dah atur begitu, tapi kita rasa kita rasa kita tu tadi. Jadi nak mengelakkan daripada itu, kita belajarlah mengenal diri, mengenal Allah. Bukan dah belajar mengenal diri, mengenal Allah, maknanya kita tak buat silap. Nabi Muhammad SAW pun bagi tahu maknanya kesilapan yang ini maknanya hanya kesilapan yang maknanya kita bukan menganggap itu mudah, tetapi kesilapan yang kita buat kalau kita dah kenal diri, kenal Allah, itu adalah Allah untuk menambahkan lagi kasih sayang selepas kita melakukan, maknanya rasa ada diri kita rasa salah besar, itu menyebabkan kita bertambah sungguh-sungguh dengan Allah, akan mendatangkan lagi keseronokan, ketetapan lagi kita dengan Allah. Rasa kasih sayang tu akan bertambah dengan kita dah sungguh-sungguh jaga, tapi Allah dah atur ada buat kesilapan. Maknanya kesilapan tu adalah Allah yang sendiri untuk menaikkan lagi makam selepas itu. Dia bagi kesadaran daripada kita tak buat silap. Kata Sayyidatina Aisyah, isteri baginda Rasulullah, ditanyai oleh orang, ya, engkau ni dekat dengan Rasulullah, maknanya isteri kan, apa maknanya seseorang tu bila akan jadi baik, bila dia tidak buat baik, dia tidak menyangka dia tu baik. Itu orang yang baik, kata Sayyidatina Aisyah. Kenapa? Sebab kita lupa kadang bila kita buat baik, kita ingat kita yang buat baik, itulah tak baik maksudnya. Jadi bila kita buat baik betul-betul sungguh-sungguh, betul-betul kerana, dan kita tak menyangka itu perbuatan tu hak kita, itu semua dia telah dikehendak daripada Allah.
Dia yang gerakkan kita apa semua, kudrat dia bagi semua dia yang, bukan kita. Itulah orang yang dia tak menyangka bila dia buat baik, dia kelakuan dia. Tapi itu maksudnya Sayyidatina Aisyah, isteri Rasulullah. Ini kita kena. Dia selalu berdakwah Rasulullah, dia tahu kan. Jadi jangan kita tengok orang baik kita pun jawab, dia ni amalan gini, dia ni memang baik. Jangan kita tertipu. Kita kena tengok amalan orang ni, ahsanu amalah dia bila dalam kehidupan dia, bila dia buat baik, dia tak akan ingat. Dia hidup sebagai bangun tidur dia ingat dia orang baru, musafir. Dia tak pernah buat benda-benda yang kata dia tahajud 30 tahun dia tak pernah ingat, dia tak mahu. Dia tahu dia bangun aja tidur dia ingat dia orang baru, musafir. Orang asing yang musafir. Maknanya baru hidup. Tak ada apa benda, kosong. Tapi kalau orang sebaliknya tak kenal diri tengah Allah, dia bangun tidur dia rasa, wow, tadi aku tahajud, dulu pun aku dah istiqamah ni 30. Dia ingat dalam otak dia. Jadi dia bangun dalam keadaan bangga, sombong. Bahaya tak bahaya tu tadi. Kan? Itu lagi. Itu banyak orang yang kenal diri, kenal Allah, dia takut, dia bangun, dia dah ibadah banyak, dia takut dia bangun dalam keadaan dia ingat dia banyak buat ibadah. Takut dia. Dia nak bangun tu dia rasa, ya Allah syukur, ya Allah kau bagi hidup. Dia nak gitu. Tanpa dia mengingat dia ada pernah malam tadi dia buat tahajud ke, tak putus lagi 20 tahun ke, dia dah hantar berkat kepada satu kampung ke satu negeri ke, malam tadi dia dah buat, dia bangun dalam keadaan dia membanggakan dia punya pekerjaan. Dia takut para nabi, para wali lah samalah tu, dia takut dia bangun dalam keadaan betul-betul Allah tu dia nak apa yang ya Allah kau nak suruh aku tajalikan aku hidup, ya Allah aku syukur. Dia fikirkan apa yang kau nak suruh aku. Dalam keadaan dia tak ingat apa-apa, dia ingat dia begitu. Syukur kerana Allah masih nak mentajali manusia. Subhanallah. Ini semua kalau Allah tak singkapkan, muka syafa ghaib, perkara yang kita tak tahu ni, siapa yang nak jelaskan kepada kita? Kita duduk dalam keadaan kita ingat kita betul dah, rupanya amalan kita di sisi Allah, pandangan Allah belum lagi Allah Ta'ala kata. Tak? Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran. Dia menyangka manusia yang paling rugi sekali Allah Ta'ala kan. Dia menyangka amalan yang dia buat solat, puasa, bukan saya tak bagi. Bukan Allah tak bagi. Maknanya, tapi kau menyangka engkau itu amalan kau. Allah Ta'ala kata itu yang orang paling rugi. Bukan Allah tak bagi buat. Macam solat lah, Allah Ta'ala kata engkau solat hati lalai itu celaka. Bukan Allah tak bagi solat, tapi Allah suruh kau bersungguh-sungguh menyerahkan diri. Waktu kau mengangkat takbiratul ihram, engkau dah haramkan, engkau tak ada. Kau dah sucikan diri engkau mentakbir tu, engkau tahu yang berdiri tegak itu adalah sifat jalalullah, dia yang membesarkan kau. Dan engkau yang membesarkan diri engkau sendiri. Tegak tu engkau yang berdiri dengan sendiri, engkau yang tak ada aku kekuatan, aku tak ada apa benda dah. Engkau semua. Kudrat iradat engkau aku berdiri. Dan angkat takbir pun engkau membesarkan. Baru dia betul-betul tak ada lah. Seolah-olah malaikatul maut telah menarik daripada ujung kaki ke lutut, lutut ke pusat ke dada, ke halaqum, kap sentak kau dah tak ada, selamat tinggal. Allahu Akbar. Kita dah rasa angkat takbiratul ihram tu, roh kita dah maknanya dah putus habis, tinggal Allah semua. Dia membesarkan af'al dia, asma' dia, sifat dia, zat dia, semuanya dia je tak ada dah. Alif lam lam ha tu akbar, alif kaf ba ro, alif lam lam, dia sifat dan zat, af'al asma' semua dia belaka dah, tak ada nama kita lagi dah. Dah tak ada lagi perangai kita dah. Dah tak ada bentuk kita lagi dah. Dah tak ada segala-gala dah. Semua di itu yang mahal. Itu yang saya maksudkan, Allah tu tidak atas, tidak bawah, tidak depan, tidak kiri. Rasulullah tu bukan mi'raj, Rasulullah Ta'ala ada ke atas. Jangan kita macam sekarang tak faham, tak dijelaskan. Seolah-olah Rasulullah mi'raj ada ke atas. Tak dijelaskan. Lepas tu kita diam-diam, tak nak tanya pula tu. Kebanyakan yang cerita pula, dia tak nak cerita pula. Sebenarnya Allah bukan ke atas, dia tak nak cerita pula itu. Lagilah dia tak tahu ke, saya pun tak faham lah. Jadi kebingungan kita, cerita tersangkut. Dia main dalam masyarakat kita, Allah tu kat atas. Isra' Mi'raj berada jam ni, Allah naik ke langit. Kita tahu Allah ada kat langit. Ya Allah, bahayanya. Allah maknanya tak ada kat langit. Habis tak, di mana-mana pun Allah tak ada.
Tak ada tu sebab laisa kami syai on fil ardi wala fis sama. Kat 7 lapis langit, kat 7 lapis bumi, ke mana sekian alam, dia tidak boleh diseumpamakan. Bukan maksudnya Allah tak ada di mana-mana. Maknanya kalau Allah kata begitu, maknanya Allah tu bukan tak ada. Allah dia tidak boleh, kita ni tak mahu kita umpamakan dia. Salah. Kemudian Allah ada kat mana? Allah meliputi, maknanya meliputi bukan maknanya semuanya apa ni, Allah bukan banyaknya Allah, bukan. Dia tu yang mentajalikan semua. Bila dia mentajalikan, dia tahulah semua dia yang tajalikan. Jadi kita duduk Rabbil Alamin, sekian alam ni tadi, kita duduk kepada yang menciptakan Rabbil Alam. Kita duduk kat dia, kita nampak semuanya Allah Ta'ala punya susunan. Jangan dicari Allah dia di mana, tapi kita semua sekian alam kita letakkan semua itu di bawah kekuasaan Allah. Kita kenal tak? Kita faham lah. Tak faham dah lagi. Ya, semua sekian alam dia yang kontrol termasuk kita. Kita hanya dah tenggelam yang dia kita dah kenal. Baru kita melihat dengan penglihatan dia, baru kita tahu semuanya iblis ke lom apa semua. Jangan dicari Allah lah. Itu semua dia yang menyusun. Kau nak cari dia buat boleh. Dia tu dah memang nyata, bukannya dia tak ada, nyata dah. Dia lah yang buatkan semua ni tadi. Iblis ke malaikat ke semua dia yang tapi kepahaman kita masih lagi anggap ini ada hak, ni ada hak, banyak ada hak. Kacau lah tu. Padahal semua hak al-haqqu min rabb, hanya hak itu di sisi Rabbikum. Semua hak malaikat ke Jibril, apa semua iblis tu, Nabi-Nabi, semua kita ni, daripada yang tak boleh lihat dengan mata sampai yang nyata jelas matahari bulan, semuanya daripada hak Allah. Jadi adakah kita nampak lain lagi? Ada nampak lain lagi? Fa aina ma tuwallu fasamma. Tentulah yang kita dah nampak Allah. Bila kita dah kenal dan faham, disingkapkan Allah bahawasanya dialah yang ada, kita tak ada, dan semuanya tidak ada, melainkan yang ada menyatakan dia yang ada. Faham tak? Itu nama la ilaha illallah. Berimanlah kita betul-betul, bukan lagi angan-angan, bukan lagi sebut dia nakkan bilangan banyak, tapi rasa tu dah syok. Yang ada hanya Allah. Rasa tu yang mahal tu. Ya Allah, bestnya rasa dapat. Rasulullah kata manis tak ada pahit. Orang yang betul mengesakan Allah. Alhamdulillah, bagus soalan tu lagi. InsyaAllah pertanyaan yang bagus, kongsikan ya. Ini perlu pasal apa? Bila bertanya, bila apa. Jadi yang lain-lain pendengar-pendengar yang apa buka YouTube ni apa, dia akan sebenarnya soalan tu yang natural, yang kebanyakan manusia ingin tahu. Jadi kita tak mahu skop kita tertutup. Apa-apa pertanyaan yang datang lintasan daripada Allah untuk kesucian tu, kita tanya supaya dapat berpon. Jadi kita hidup keadaan yang natural, yang betul-betul asli yang Allah. Kita tak mahu ada keadaan macam ni tak boleh tanyalah. Ni tak ada. Kadang-kadang kena ingat bertanya ni ada apa soalan bodoh sangat. Saya rasa takut nak tanya. Bila kita dalam kesucian, tak ada kedirian kita, akan datang lintasan yang anzala ala abdi, kepada hambanya yang abdihi, betul-betul nakkan pada Allah, suci akan datang. Kan? Jangan pandang itu berita yang itu original. Tak. Bila kita tak yakin tu, nanti akan datang orang, tak apalah ni soalan bodoh, jangan. Jadi kita terlupa itu, bahawa itu kita dah duduk betul-betul dengan Allah. Soalan pun daripada Allah. Ada tak dalam Quran Allah soal, Allah jawab? Ada kan? Tak ada? Ada. Itu sujud sejadah pagi tadi. Sujud sejadah pagi Jumaat. Yang Rasulullah biasa juga buat. Jangan Rasulullah tak buat. Sujud saja. Ayat dia, apa man kana mu'minan kaman kana fasiqan. Lah Allah soal betul. Apakah sama? Dia soal kan. Orang yang mukmin, apa man kana mu'minan kaman kana orang yang fasik. Dia soal. Berhenti kejap, ambil nafas satu. Lah, yes. Dia balik jawab. Lah, yes. Tidak sekali-sekali sama.
Nampak? Tapi kalau orang tak faham dari segi itu, dia baca faman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawi, dia tak berhenti. Jadi kalau orang yang faham penceritaan kehendak Allah dalam ayat tu, dia akan berhenti. Faman kana mu'minan kaman kana fasiqan. Dia berhenti kejap. Pasal dia menyoal. Bila orang soal takkan, apakah sama orang fasik ini? Tidak sekali. Boleh ke macam tu? Mana boleh macam tu kan? Dia mesti faman kana mu'minan kaman kana fasiqan. Berhenti kejap. Apakah sama orang mukmin dengan orang fasik? Berhenti kejap soalan. Bila dah habis dia soal, dah rasa, dia pun jawab, la yastawi, tidak sekali. Kan cantik dia punya. Kita membaca ni dengan kehendak Allah, kerana kita faham. Jadi cukup. Walaupun satu huruf alif sekalipun, jangan kita pelekehkan, tinggalkan. Sebab huruf alif ni lah jadi huruf-huruf yang lain, tinggi darjatnya tu. Ya. Jadi apa yang Allah maksudkan? Apakah sama afaman kana mu'min, sama orang yang kenal aku, orang yang kenal aku dengan fasik, orang yang tak kenal Allah fasik. Aku perkenalkan dia buat bodoh je, dia rasa dia tu fasik kan tu. Dia menutupi lagi pula tu, dia kata dia pula yang ada. Allah bagi kat dia ada, dia rasa fasik dia. Sama tak? Jauh langit dan bumi. Ibaratnya gitu Allah. La tu makna Allah tidak sama. La tidak sekali-kali sama makna Allah Taala kata. Jadi beruntung kita, Allah pilih kita sebagai orang yang mukmin tu kenal Allah, betul-betul cinta pada Allah, betul-betul tenggelam, tak ada rasa diri dah. Siapa dia? Rasulullah SAW, Rasul-Rasul, 124,000 Nabi, wali-wali Allah, orang yang dibagi Allah Ta'ala kefahaman. Itu orang mukmin. Sahabat Nabi apa semua tu, mereka semua kenal diri, kenal Allah. Jangan kata, ada ke Rasulullah tu buka kitab mengenal diri, mengenal Allah? Kalau ni mengarut dalam soalan. Kadang-kadang manusia ni kadang dia tak boleh baca situasi ke makam orang yang mananya dah memang betul-betul yakin dengan Allah. Dia punya cara ajar sekejap je. Rasulullah jumpa sahabat terus dia cerita lebih kurang terus sahabat terus yakin, sebab tengok sendiri perangai Rasulullah, tak ada diri dia. Di baling batu, dia fitnah dia tak ada, marah dia tak ada. Dan dia nampak depan mata manusia suci bersih macam tu, takkan dah tak percaya lagi nak belajar kitab lagi. Nak belajar buku, nak bai'ah dia macam tak payah, dia tengok gitu dia dah yakin betul. Rasulullah memasukkan engkau sama-sama kita ilahun wa, terus yakin. Alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah. Jadi saya rasa cukuplah dulu jumpaan kita ni. Alhamdulillah, Allah dah atur semua cantik. Berapa orang yang sebenarnya berapa orang pun tak mustahak. Yang penting hadir kita selalu merasakan Allah. Walau kita berdua sebenarnya rasakan Allah. Walaupun kita ada, sebenarnya kita rasa Allah tu lebih mustahak daripada diri kita sendiri. Rasai Allah tu mana-mana pun lebih bahagia daripada ada rasa kita atau ramai. Kadang kita dah ramai-ramai, kita rasa ni ramai, dengar kita rasa bahagia. Salah. Kita rasa bahagia tetap Allah tu. Tak ramai pun bahagia juga, ramai pun bahagia. Tetap Allah tu menombor satu kan. Yang saja minta maaf salah silap dalam saya menyampaikan ada rasa kedirian, saya minta maaf. Kemudian terima kasih kerana perhatian dan dapat mengamaliakan lagi, membahagikan saya. Sentiasa merasakan Allah, bukan merasakan saya. Saya nampak rasa Allah aja, itulah membahagiakan. Maknanya Allah dan juga Rasul dan orang-orang yang bukan membahagiakan guru, membahagiakan bukan. Bahagia itu guru bila kita merasakan mana pergi itu guru yang betul-betul. Rasulullah pun gitu. Sahabat ke mana jauh pun dia tak mau menghadirkan Rasulullah. Walaupun menghadirkan Rasulullah, nampak Rasulullah tu nampak Allah, tapi Rasulullah tetap ajar kita sama-sama mengesakan Allah. Aku ni sama ni. Begitu sekali Rasulullah sayang. Ada sahabat kau nampak Rasulullah memang nampak Allah dulu. Pak Ainamah Tualu memang dah diajar kita. Itu pasal wali Allah Abu Yazid Al-Bistami, dia berdoa pada Allah. Ya Allah, jangan biarkan orang melihat aku. Aku tak nak menyesatkan manusia. Jadi biar siapa yang datang melihatku adalah melihat engkau ya Allah, tolong ya Allah.
dan mendengar perkataanku. Dia tak mendengar daripada perkataan, melainkan perkataan daripada Engkau ya Allah, supaya dia yakin hanya pada Kau, bukan pada yakin perkataan. Dan apa saja ya Allah, jadikan gitu ya Allah. Orang yang dah kenal Allah, dia takut orang lain teringatkan dia, lupakan Allah. Dia takut bersalah, ke situ dia punya sayangnya tu. Ya, di situ saya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Malik. Iyyaka. Dina siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi. Allahumma shalli ala sayyidina. Ya Allah, aturlah diri kami ya Allah. Susunlah kehidupan. Jangan biarkan kami menyusun hidup kami walau sesaat, walau sekelip mata, walaupun senafas. Aturkanlah ya Allah. Dengan apa yang selalu diminta oleh Rasulullah, itu juga yang kami minta. Dan apa yang minta dijauhkan oleh kekasih-Mu, itulah juga yang kami minta. Kurniakan kepada kami isteri yang soleha, suami-suami yang soleh, anak-anak kami yang soleh dan soleh, juga keturunan-keturunan kami ya Allah. Semuanya yang kenal Engkau, yang tidak ada lagi lalai kepadamu dan sentiasa mengikuti sistem-sistem-Mu. Jadikanlah ya Allah kami semua ya Allah memberi manfaat menurut apa yang Engkau aturkan ya Allah. Ya Allah, dengan syafaat kekasih-Mu Nabi Muhammad Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.